Okey, kita dah buat rigid pavement yang soil settlement ni, kita dah buat itu. So, saya tak nak ulas lah. Okey, yang mana kita dapatkan immediate settlement lah. Okey. Alright, so untuk hari ni, kita akan masuk primary consolidation settlement. Tapi saya rasa sebelum kita pergi primary consolidation settlement ni, suka saya refresh balik. Saya takut awak lupa. Okey, mana graf dia Okey, kalau awak ingat hari tu, graf settlement dia ada 3 bahagian. Alright, yang mana? Okey. Bahagian yang pertama adalah immediate settlement, SI. Bahagian yang kedua adalah primary consolidation. Okey, bahagian tengah ni. Dan yang bahagian ketiga adalah secondary compression settlement, SS. Okey, ni SC, SS. Okey, so sebelum kita raya hari tu, kita dah cover SI. Okey, so hari ni kita akan cuba cover SC dan SS. Okey, insyaAllah kita boleh cuba siapkan lah. Alright, so untuk primary consolidation, kalau kita perhatikan gambar ni, okey, saya zoom out. Okey. Awak nampak slide yang mana? Yang present ke yang bukan? Saya takut. Sekejap. Awak nampak yang present ke yang bukan present? Yang bukan present, Doktor. Sekejap itulah. Sepatutnya yang present lah kan? Okey. Okey. Nampak tak yang present? Nampak. Okey, nampak tak yang present? Okey. Alright, good. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, ini kita assume sampel tanah lah. So yang mana size sampel ni lah, A So ketinggian dia SC. Yang ini kita nak tengok. SC adalah primary consolidation. Alright, so V0 dan V1. Okay, V0 adalah isi padu asal, V1 adalah isi padu setelah berlaku primary consolidation, dan perubahan AV ni adalah perubahan isi padu selepas berlakunya primary consolidation. Alright. So kalau kita tengok kat sini, alright, so ini AC. Alright, yang ini apa? V0 dan VS. Ini dia pecahkan dalam bentuk three phase diagram lah, yang mana VS ni adalah solid dan yang kosong ni adalah void. Okay, alright. So benda yang samalah. Okay. So now untuk mengira perubahan isi padu AV ni, V0 ataupun isi padu asal tolak dengan isi padu yang akhir. And then sama dengan H asal, ketinggian sampel asal. Okay. Ketinggian sampel asal darab dengan luas permukaan tolak dengan ketinggian sampel asal tolak dengan SC. Perubahan ketinggian. SC ni perubahan ketinggian. Ataupun biasa kita bagi tahu tulis delta H. Okay. Alright, so darab dengan A, luas permukaan, so sama dengan SC, K, darab dengan A lah. Okay, dan sama juga delta AV, perubahan isi padu V, sama dengan ACA, ataupun delta V sama dengan ACA, sama dengan delta apa ni kita panggil perubahan void ratio. Dekat sini dia main istilah void ratio lah, sebab void ratio awal bila berlaku primary consolidation dia berlaku perubahan dari segi void dekat dalam tu. Alright, so ini rumus baru dia. Okay, rumus ni yang awak kena ingat. Okay, awak boleh salin ni rumus ni. Macam mana delta V sama dengan A darab H bahagi dengan 1 tambah initial void ratio darab dengan delta void ratio. Okey, ataupun ni dia terbalikkan sajalah. Okey. SC sama dengan H, okey, darab dengan delta E 1 tambah initial void ratio. Okey. So now kalau kita tengok kat sini, normal ini bagi untuk normal consolidated clay tanah clay normal consolidated. Okey, untuk menentukan nilai AC kita guna rumus yang ni. Okey. Alright, so yang mana
Ini sebenarnya daripada kecurunan graf. Okay, so tak apa. Ini kita tengok dulu rumus dia. Okay, so CC H bahagian 1 tambah dengan initial void ratio log. Okay, ini kalau kita perasan, ini adalah graf daripada tak silap saya initial stress. Graf stress. Right. Alright. Okay. Wait. Sebelum kita tengok over consolidated clay ni, kalau kita perhatikan kat sini balik, kalau normally consolidated, dia hanya guna satu rumus ni saja. Okey, dalam erti kata yang lain, kalau awak ingat, normally consolidated clay ni mean tanah tu adalah tanah asal. Dia belum lagi dikenakan sebarang load lah daripada luar, external load dan sebagainya. Okey, ini normally consolidated clay ataupun tanah tu terkonsolidated secara semula jadi. Tapi sekiranya tanah tu dikenakan load daripada luar, okey, atau embankment soil ke dan sebagainya, dia akan jadi over consolidated. Okey, so over consolidated clay ni dia ada dua case. Okey, case yang pertama, kat sini awak kena check. Biasanya kalau initial stress, effective initial stress tambah dengan delta stress effective, sekiranya dia lebih kecil daripada stress C, so kita guna rumus yang ni. Tapi sekiranya kalau kita tambah ni, okay, initial effective stress ni tambah dengan delta stress prime ni lebih besar daripada stress C ni, kita akan guna rumus ni. So kita nak pilih mana satu rumus ni, kita akan tiga nilai ni biasanya diberi. Ataupun paling tidak awak kena tolak tambah je lah untuk dapat yang ni. So then buat comparison. Kalau sekiranya dia lebih kecil, awak guna rumus ni. Kalau lebih besar, guna rumus ni. Okay? Alright. So now, kita masuk contoh. Okay, ready? Okay, contoh yang pertama. A soil profile is shown in figure 11.18 if a uniform distributed load. Okay, katalah yang ini. Dia kata uniform distributed load, okay, is applied at the ground surface. What is the settlement of the clay layer caused by primary consolidation? Okay, tengok Dia tanya apakah settlement disebabkan, the settlement pada clay layers disebabkan oleh primary consolidation. Okay, right. So, yang pertama, kalau clay itu normally consolidated. Okay, ingat, kalau normally consolidated, kita guna rumus yang pertama tadi. Bukan case 1, case 2, tapi yang mula-mula tadi. Okay, now B, the pre-consolidation pressure, okay, sigma C dia bagi. Okay, yang ini awak kena cari sama ada case 1 atau case 2. Okay, now kita tengok dulu layer ni. Okay, layer ni, kalau kita perhatikan, 2 meter atas ni adalah dia panggil clay biasalah ataupun dipanggil partially saturated. Okay, partially saturated clay. Okay, bawah ni adalah groundwater table. So, ini adalah fully saturated lah. That's why kalau kita tengok unit weight bagi clay atas ni, dia adalah 14 kN. So, yang ini saturated 18. Okay, so yang bawah ni adalah, oh silap. Yang atas ni sand, yang bawah ni clay. Alright, so sand, ini clay. Alright. So, step dia yang pertama. Okay, kalau sempat salin. Okay, part A, the average effective stress at the middle of the clay layer is, okay, ini kita nak tentukan sigma naught prime. Okay, effective sigma naught. Okay, ataupun initial stress. Effective initial stress lah. Okay, effective initial stress. Okay, ataupun stress yang kita tolak dengan air lah. Okay, so rumus dia, sebenarnya rumus ni kalau kita perhatikan, dia sama dengan yang kita belajar dalam Geotech 1, Geoteknik 1, tak silap saya chapter 5. Okey, 2 ni adalah ketinggian atas ni. Okey, 2 meter kali dengan ni, dry. Okey, ingat tak rumus? Saya nak cari mana. Okey, pen. Okey. Rumus stress sama dengan H darab dengan unit weight. Ini rumus asal. Ini rumus yang awak kena ingat. Ini Geotech 1 dulu kita ada belajar. Okay, so samalah. Kalau kita tengok, perhatikan kat sini. Okay, kalau kita perhatikan kat sini, 2
Okey, ketinggian ni ataupun H darab dengan dry unit weight. Okey, dry unit weight 14. Okey. So, tambah dengan 4. Okey, kenapa 4? Okey, ini 4. Okey, 4. Okey, dalam kurungan, okey, saturated sand 8. Alright, so tambah dengan 4/2. Kenapa 4/2? Sebab dia berada di tengah-tengah ni. Kita kena consider tengah, dia bukan nak dekat base. Biasanya kalau settlement kan kita tengok, kalau dia atas bawah, so ini ada aliran atas dan aliran bawah kan. Two drainage. Okay, so kita kena bagi dua lah. So bawah ni sand. Kan, bawah ni sand, atasnya persen. So dia ada dua drainage. That's why kita kena bagi dua. Okay, darab dengan saturated clay. Ini dry unit weight, saturated unit weight ni 15 tolak dengan unit weight of water. Okay. Mana ni? Okay, so kalau kita perhatikan, tengok 2 kali dengan 14 tambah dengan 4, okey 18 tolak dengan 9.81 unit weight of water tambah dengan 2, okey darab dengan 19 tolak dengan 9.81, kita dapat 79.14. Alright, okey tulis dulu. Okey, dah tulis. Okey, so seterusnya untuk dapatkan SC bagi normally consolidated clay, okey ingat tak rumus yang pertama tadi? Okey, masukkanlah rumus ni. Okey, so kalau kita tengok kat sini, kalau kita perhatikan CC, nak dapat macam mana CC? Okey, CC kita dapat macam mana? Daripada rumus ni. Okey. Okey, so dalam kes ni, dia menggunakan equation ni, CC. 0.09 darab dengan LL tolak 10 sama dengan 0.9. Okey, ni liquid limit 40%. Okey, ada tak dia beritahu kat sini liquid limit 40%? Tak ada Ada kat sini. Liquid limit 40%. Ni. Alright, so masuk dia dapatlah CC 0.27 lah. So masuk CC 0.27 darab dengan H. Okey, H tu berapa? Yang ni. Bahagi dengan, okey, initial void ratio berapa? Ni. 0.8. So, right. So, kalau kita perhatikan kat sini, kita dah ada initial stress. Okey, so sigma delta ni berapa? Okey. Sigma delta 79 lah. Okey. So, mana dapat ni? 79.14 ni? Ni lah. Okey. Yang ini mana dapat ni? Delta sigma stress ni? 100. Mana dapat 100? Kalau kita tengok, ni. Sebab initial stress lah. Ataupun kita boleh panggil external load. Uniform distribution load. Ni. Okey. Alright. So, dia masuk. Okay, so kita dapatlah 2.13. Okey, ini untuk soalan A Untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, the pre-consolidation pressure, okey, ini ada sigma C. Okey, sigma C 190. So, kalau kita perhatikan kat sini, okey, untuk part B, ni, syarat. Ingat tak kita ada case A dan case B? So, kita kena tambah. Okey, yang ini sigma not stress ni, okey, berapa? Sigma stress ni adalah 100. Sigma stress ni 79. 79.14. Okey, 79.14 tambah dengan 100 lah. Yang uniform load tu kita dapat 179. So 179 lebih besar ataupun sama dengan lebih besar atau lebih kecil daripada 190? Lebih kecil lah. Okey. So lebih kecil. So kalau lebih kecil, kes 1 ke kes 2? Kita guna kes yang pertama. Okey, so guna rumus ni lah untuk dapat AC. Alright, so masuk je lah. Okey. Alright, so kalau kita tengok kat sini, kenapa dia tentukan AC ni?
sebenarnya dekat sini dia nak tentukan CS ni. Okey. Mana datang rumus ni? Okey, rumus ni datang kat sini. Okey. Ni. CS sama dengan 1/6 cc. Okey. Jadi so dia masukkan 1/6 lah. So dapat 0.27 lah. So kita dapat CS 0.045. So masuklah kat sini. So H adalah 4 meter. Initial work ratio 0.8. Log ni samalah, isi balik je lah. Alright. So dapatlah 36 mm. Okey, ini untuk kes syarat dia kurang daripada ini terbalik ni. Dia lebih kecil, bukan lebih besar ni. Kan? Ni salah ni. Sigma naught tambah ni 179 dia lebih kecil daripada 190. So baru guna kes yang pertama ni. Saya rasa equation dia salah ni. Awak betulkan balik ni. Okey. Alright dah. Dah. Okey dah Alright. So kita pergi bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang ketiga kita tambah. So sigma C dia 170. Betul ke soalan dia 170? Jap saya tengok balik. Ni. Katalah sigma C dia 170. So kita dapat 179 kan? So dia lebih kecil. Kenapa dia macam terbalik ni equation ni? Yap. Ini lebih besar, sepatutnya dia pakai yang kes pertama pakai ni. Ini kes kedua. Terbaliklah dia punya cara pengiraan dia ni. Ini untuk kes, saya rasa dia terbalik ni. Ini kes kedua. Kes kedua, saya rasa soalan ni pun macam keliru sikit lah. Awak dengar tak saya punya suara Dengar doktor. Dengar doktor. Hello, awak dengar tak suara saya? Dengar sebab saya punya earphone habis bateri. Okay. So guys, awak perhatikan kat sini, saya rasa soalan ni macam ada salah sikit lah. Calculation dia ni. Betul tak? Kan? Betul ke salah? Betul lah. Maksudnya dekat sini, sekejap. Delta not tambah dengan sigma prime dia lebih besar. Okey, dia lebih besar. Okey, dia lebih besar daripada sigma C. Kan? So ini adalah 179.14 lebih besar daripada 170. Okey, that's why dia guna kes yang kedua. So kes yang kedua guna rumus yang ni lah, yang panjang ni. Betul okey, good. So CS dapat daripada mana? CS kita dapat tadi kan? CS daripada ni. Ni 0.45. Okey. Okey, CS 0.45. Okey, masukkanlah. Alright, so CC 170. Okey, CC 170. So ini adalah 0.08. Okey. Right, so dia dah tambah ni 0.8. Okey. So ini tadi daripada soalan. Okey. Sama dengan 0.8. Okey, log sigma stress ni. Okey, ini 179. Bukan. Ni.
Okey, ini adalah 179. So sigma C. Okey, sigma C berapa tadi? 170 lah. Okey, so masuk dalam rumus ni. So kita dapatlah untuk primary consolidation bagi kes yang kedua adalah 46.8 mm. Okey, dah. Ada soalan? Ada soalan tak? Setakat ni faham. Okey. Dekat sini dalam berapa orang ni? 20 orang ni. Ada tak yang saya cakap tak berapa clear? Tolong voice up sikit. Saya takut nanti saya cakap laju, korang punya line tak clear, nanti tak dengar. Ada tak? Semua dengar Dengar. Okeylah. So tak ada Ani seorang yang dengar. Okey. Alright, so saya harap semua dengar lah kita punya perbincangan ni. Okay, next. Okay, ini contoh yang seterusnya. Okay guys, contoh ni nanti awak submit. Okay, step dia sama. Cuma dekat sini awak kena plot graph. Okay, sebenarnya plot graph ni benda dah ada lah. Awak cuma tarik-tarik je. Okay, kita nak bincang ke apa ni? Saya rasa tak perlu bincang kot. Ni primary consolidation. Okay. Okey lah, tak apa. Kita pergi sepintas lalu lah. Okay, kita pergi sepintas lalu. Two clay layer underlies a layer of sand layer of 5 meter depth shown figure 1. Okay, so kalau kita tengok. Mana clay sini. Okay, 2 meter clay layer dekat bahagian bawah ni. Yang atas ni sand. So kalau kita tengok gambar ni. Dia two-way drainage ke one-way drainage? One-way drainage. Okay. So, unit weight of the sand layer, kalau kita tengok yang atas ni adalah 16.5. Okay, bahagian ni dry Okay, ni dry, ini sand. So, ni ground water table. So, kalau kita tengok given saturated in sand 17.5 dan 18. Okay, sand and clay. Okay, clay 18. It was found that place void ratio for clay layer is 0.89. Okay, so ini initial void ratio. Okay, so ni samalah dengan yang kita buat tadi. Benda dia dah bagi dah. Awak masuk dalam rumus tu. Okay, the plot of... so, dekat sini dia dah bagi. Okay, plot void ratio versus dengan log sigma. So, dekat sini awak kena tentukan apa? Ni, sigma C. Okay. So, kalau perhatikan contoh soalan ni dengan soalan yang kita buat tadi. Soalan yang tadi, okay, contoh yang pertama yang kita buat tadi tu, dia tak bagi graf. Okay, bila dia tak bagi graf, awak kena guna rumus lah. Okay. Dalam kes ni, dia bagi graf. So, bila dia bagi graf, awak kena tentukan sigma C prime. Okay, dekat sinilah kita kena sebenarnya rumus ni pun, rumus yang tadi kita tengok tu merujuk kepada graf ni juga. Okay. So, dia adalah, kalau kita tengok, ini adalah kecerunan graf. So, kecerunan graf. Okay, ini delta E perubahan E. Yang ini adalah perubahan log. Sigma log, itu je. Okay, tak apa. Nanti saya tinggalkan awak ni sebagai awak punya tugasan lah. Saya sama je macam tadi. Sama je. Okay, ada step. Semua dah ada. Okay, nanti guna je. Alright, so kita masuk contoh yang seterusnya. Okay, so kalau kita tengok, kita masih lagi dalam primary consolidation settlement. So kalau kita tengok kat sini, a soil profile is shown in figure 11.19a, yang mana laboratory consolidation tests were conducted on a specimen collected from the middle of clay layer. So the field consolidation curve interpolated from the laboratory test result is shown in figure 9b. Okay, dia tak tunjuk pula. Alright, so dia dah bagi graf lah ni. So calculate the settlement in the field caused by primary consolidation for a surcharge of 48 kilonewton. Okay, yang ini adalah delta sigma prime. Okay, so ini adalah, bawah ni adalah clay rock. Okay, bawah ni clay rock, yang atas ni adalah clay rock pula. Yang bawah ni rock, yang ini adalah clay. So dia ada berapa drainage? One way drainage lah.
So solution dia sama. Okey, kita masih lagi, kalau kita perhatikan kat sini, kita masih lagi menggunakan stress sama dengan H darab dengan unit weight of soil lah. Okey. Disebabkan kita nak dapatkan efektif, yang sigma ni pun kena efektif lah. So, untuk efektif ni, darab dengan, okey, ini saturated tolak dengan water. Okey, that's why dia jadi macam ni Okey, dia jadi macam ni lah. So, 18.0 tolak dengan 9.81 lah. So, kita dapat untuk initial stress sama dengan 40.95 km per meter square. Kemudian dia dah ada dia punya weight ratio dah diberi 11.1. Jadi dia punya delta stress dia pun dia dah bagi 48. Okey, jadi right. So kalau kita tengok, kita tambahkan dia 40.95 tambah dengan 48. So kita dapat 88.95. Okey. So dekat sini, dia ada bagi tahu tak? Data ni normally consolidated clay ke ataupun over consolidated? Dia tak bagi tahu betul. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, cuma dekat sini dia bagi graf lah. Okey, dia dah bagi graf. So, kalau kita perhatikan kat sini, the weight ratio corresponding to 88.95. Okay, so sebenarnya nilai yang kita dapat ni tadi, nilai yang kita dapat ni, kita gerak kat sini, 40. So, kita dapat weight ratio yang ni, 1.10. Yang ini 70, kita dapat 1.08. Dan 88.95 kita dapat 1.045. So, daripada sini kita boleh masukkan rumus lah. So, kita tengok perubahan weight ratio adalah 1.1 tolak dengan 1.045. Okay. So, sekejap ini datang di mana-mana 8895. Inilah 8895 yang kita kira ni. Okay. Ni 8895. So, kita dapatlah 1.45. Right. So, tolak kita dapat delta weight ratio ataupun perubahan weight ratio disebabkan load 48 kN tu tadi. So, untuk settlement guna rumus ni, okay, sigma C, H darab dengan delta E. Okay, yang ni 1 tambah dengan initial weight ratio lah. Initial weight ratio berapa dia bagi? 0.8. Okay. So, kita dapatlah, okay, primary consolidation 262. Okay. Dekat case ni, dia tak maklumkan tanah tu normally consolidated ke ataupun dia bagi tahu over consolidated ke, dia tak bagi tahu. Yang dia bagi tahu dia hanya dah clay saja. Jadi kalau dia tak bagi tahu, kita gunalah rumus yang ini. Okay? Alright. So ni tak ada case 1, case 2 tak ada. Right? So now, okay. So habis untuk primary consolidation. So seterusnya kita masuk secondary consolidation settlement. Okay, rehat 1 minit. Okay, hello. Dengar tak suara saya? Dengar, doktor. Okay. Alright. So, kita sambung balik, okay? Sunyi sangat lah. Saya sembang seorang ni, macam saya cakap seorang je. Saya tak dengar pun orang lain bercakap. Saya nak dengar korang bercakap pula. Hidayah ada tak? Hidayah?
Hidayah ni tak ada ni. Di mana pergi ni? Ada. Ada. Okey, Hidayah. Okey, Hidayah. Okey, alright, kita sambung Okey, so kita sambung secondary consolidation settlement. Okey, ingat kita ada 3 lokasi settlement. Settlement yang pertama kita panggil dia initial settlement SI. Okey. Kemudian kita ada primary settlement ataupun primary consolidation settlement. Okey, SC. Dan yang sekarang ni kita akan masuk secondary consolidation settlement. Okey, ni yang terakhir lah. Okey, yang bahagian bawah ni. Okey, settlement yang bahagian bawah ni. Okey, so at the end of primary consolidation, some settlement is observed because of the plastic adjustment of soil fabric, which is usually termed creep. Okay, this stage of consolidation is called secondary consolidation. Okay, during secondary consolidation, the plot of deformation versus the log time is practically linear. Okay, dalam erti kata yang lain, dalam proses secondary consolidation ni, dia punya settlement sangat kecil. Okay, dia hanya bergerak dengan sangat perlahan, menyebabkan tiada ataupun hampir tiada pergerakan lah. That's why kalau kita tengok kat sini, dia punya apa ni, void ratio dia, kalau kita tengok kat sini, dia practically linear. Dia hampir linear. Dia bukanlah linear, tapi dia hampir linear lah. Dalam erti kata lain, consolidation tu tiada ataupun hampir tiada. Okay. So, kalau kita tengok, kita menggunakan rumus yang ini, CA sama dengan delta E. Okay, perubahan void ratio bagi dengan log T kuasa 2. Bukan log T kuasa 2, log T2 tolak dengan log T1. Ini. Sebab kita menggunakan log time, jadi log T2 tolaklah log T1. That's why yang ini lebih kepada kecerunan graf lah sebenarnya. Betul tak? Kecerunan graf. Okey, kalau kita perhatikan kat sini. Okey, kalau kita tarik dia kat sini lah. Tarik sini lah graf ni tarik dia graf sini. Okey, ini katalah void ratio 2. Ini void ratio 1. Okey, void ratio 2 tolak void ratio 1, kita dapatlah delta E. So, ingat tak rumus bagi kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ini tak silap saya awak belajar waktu form 4, form 5 dulu. Matematik moden. Kan, kecerunan graf garis lurus. Okay, dia assume ni adalah garis lurus lah. Okay, katalah ini paksi Y. So, ini Y2. Ini Y1. So, yang bawah ni adalah X2. Ini adalah X1. Kan? Kecerunan garis dulu lah. Terbalik graf saya ni. Terbalik. Dia sepatutnya macam ni. Macam ni. Okay, so ini Y2 kat sini. Ini X2. Betul. Y2, X2. Ni terbalik tadi ni. Okay. So, kalau yang tadi ni, kita akan dapat graf negatif. Kalau yang ini, graf positif lah. Right? So, tak nak cerita pasal graf form 4 tu. Okay. So, kalau kita tengok, kita guna rumus yang ni. SS. CA. H log T2 bagi dengan T1. Okay, ni senang je lah. So, macam mana nak dapat CA? Guna rumus yang ni. Kecerunan graf. CA ni adalah kecerunan graf. H adalah ketebalan sampel. Log T2 bagi dengan T1 lah. Ini. Dah settle. Dah dapat. Senang saja. Okay. So, dah ni kenapa pula? Dia ada dua pula ni. Okay, ini bukan efektif. Ini efektif lah. So, yang mana P adalah void ratio at the end of primary consolidation. H adalah thickness of sample lah. Alright, so kita masuk contoh dia. For a normally consolidated clay layer in the field, the following value are given. Okay, thickness of clay layer adalah 2.6 meter. Okay, so initial void ratio adalah 0.8, compression index CC 0.28. Average effective pressure on the clay layer sigma naught, efektif sigma naught adalah 127 dan
dan beban yang dikenakan adalah 46.5 kN dan secondary compression index CA adalah 0. Ini masuk je lah dalam rumus dia dah bagi. Masuk je lah. Okey, so kalau kita tengok CA guna rumus yang tadi, CA 1 tambah P. Okey, yang mana EP adalah E naught tolak dengan delta E. Okey, so delta E guna log. Okey, yang ini kalau kita tengok C log sigma stress initial effective stress tambah dengan load bagi dengan initial effective stress, dapatlah yang ni. Right, so kita dapat delta void ratio 0.038. Ni rumus ni tadi ada dekat atas, tadi saya ada tunjuk. Okey. So seterusnya, okey, kita gunakan rumus ni, primary consolidation. Okey. Okay, delta E darab H bahagi dengan 1 tambah initial void ratio. So kita dapat primary consolidation sigma C adalah SC adalah 54.9. Kemudian it is given that E naught ataupun initial void ratio sama dengan 0.8. So masuklah rumus tadi untuk dapatkan EP ni. So kita pun dapat EP adalah 0.762 dan masuk dalam rumus CA tadi. Okey, dan akhir sekali kita masuklah dalam rumus SS yang ni tadi. Alright, so kita dapatlah secondary consolidation settlement sebanyak 14.95 mm. Cuma dekat sini dia ada bagi tahu tak settlement ni untuk berapa tahun? Dia tak bagi tahu betul. Biasanya settlement kan dia mungkin settlement ni, sebab kalau kita tengok dia semi log. Log maksudnya at the end dia dah stop kat situ. Sebab dikatakan tadi void ratio dia almost linearly ataupun dia practically linear line. So dia assume pada secondary consolidation ni dia punya final settlement dia adalah 14.95. Okey. Dalam erti kata yang lain, dia bukanlah satu yang boleh kata berterusan lagi lah. Okay, dia around tu lah 14.95. That's why kalau kita tengok simbol dia ni plus minus lah, lebih kurang. Okay, ataupun dia hampir kepada 14.95 lah. Alright. Okay, dah salin? Okay, saya bagi 30 second untuk salin ni. Tak silap saya dalam slide awak tu saya tak bagi. Okay, ni, tapi kalau ada baguslah. Saya rasa saya macam tak bagi. Okay dah Alright. So kita next. Okay, Balkis. Balkis, apa khabar Balkis? Baru sarapan kuih raya ke? Balkis. Okay, so kita sambung lagi. So dalam buku ada. Yes, good. Dalam buku ada. Dalam buku ada. Okay, dalam buku ada muka surat 433 Okay, thank you Yasir. Okay, so kita tengok kat sini. Ini adalah total consolidation. Kalau total consolidation, dia tambah primary consolidation tambah dengan secondary consolidation. Cuma dekat sini, dia tak tambah initial consolidation ataupun SI. Dia hanya tambah primary dan secondary consolidation saja. So total dia 69.85 lah. So dia bergantung pada soalan. Biasanya pembuat soalan ni atau soalan-soalan untuk final exam ke ataupun test ke, dia akan bagi step. Okey, yang pertama tentukan dulu initial consolidation. Kemudian step yang kedua, soalan yang kedua dia minta awak tentukan primary consolidation. Dan yang ketiga barulah secondary settlement. Okey, so at the end soalan yang last kali dia minta okey, tentukan atau kirakan ataupun determine the total consolidation settlement of the clay soil. Macam itulah. Alright. Okey, biasanya soalan tu dia dah terguide. Telah dah diarahkan. Cuma final exam kali ni saya tak tahulah. Sebab saya tengok rata-rata soalan final exam korang ni dia tak terguide. Tidak terguide. Terguide ni apa ya? Tak terpimpin.
Kalau korang perasan, korang punya final exam, soalan-soalan yang close book yang korang duduk dekat final exam ni, biasanya dia terpimpin. Soalan ni, lepas soalan ni, dia merujuk kepada soalan atas. Dia step by step. Biasa soalan tu dia step by step. Tapi untuk final exam kali ni, saya tak pastilah sama ada dia terpimpin atau tak terpimpin. Bukan demokrasi terpimpin. So, saya tak pasti. Okay, macam soalan geologi. Okay, celah sikit lah soalan geologi yang mana ambil geologi SEM ni. Dia ada soalan terpimpin, ada soalan tak terpimpin. Cerita dia macam tu lah. So untuk Geotek ni, dia pun 50-50 lah tak silap saya. Soalan teori, soalan calculation tu dia tak terpimpin. Soalan teori biasalah memang tak terpimpin pun soalan teori. Kadang-kadang dia ada terpimpin. Okay. So maksudnya awak kena standby. Lepas tu buat apa, lepas tu buat apa. Right? Kalau dia terpimpin, soalan dah beritahu dah. Dia guide. Okay, berdasarkan soalan ni, awak kena buat ni. So, dia dah beritahu. Okay, tentukan ini. Okay, rujuk muka surat, rujuk figure ni untuk jawab soalan ni. Tapi untuk final exam kali ni, saya rasa tak ada kot. Untuk subjek geotek dengan geologi dia kot. Ni saya share lah kan. Senang je kot, senang. That's why awak kena standby buku rujukan lah. Okay. Alright, dah cukup. Kita pergi slide yang seterusnya. Okay, so kita masuk yang seterusnya adalah application of consolidation theory in foundation design. Okay, ni kita apply. Apa yang kita belajar selama ni untuk beberapa hari sebelum selepas raya itu, dia lebih kepada dekat dalam lab dan dekat site. Tapi, gimana lah. Okay, it is practically impossible to prevent settlement of shallow foundation. At least elastic settlement will occur. Your task as a geotechnical engineer is to prevent the foundation system from reaching a serviceable limit state. Okay, serviceable limit state ni dalam erti kata yang lain, mengelakkan sistem daripada sampai kegagalan lah, senang cerita. Most often, it is settlement that govern the design of shallow foundation rather than bearing capacity. Okay. Dan serviceable limit state are given in the table. Okay, itu maksud saya. Serviceable limit tu state tu boleh kata sebelum dia sampai ke tahap dia gagal. So, selagi dalam serviceable limit state ni, kita boleh kata dia dalam keadaan stable lah. Alright, so kalau kita tengok serviceable limit state untuk architectural damage, biasanya dia merujuk kepada damage to appearance. Okay. Sebagai contohnya, dinding retak. Okay. Architecture, lebih kepada architecture. Okay. Kalau kita tengok sini, tilting of structure. Okay. Berlaku struktur sengit, chimney, retaining wall and cracking and wall. Ini biasa kita tengok lah. Okay. Inilah dalam erti kata yang lain, apabila sesuatu consolidation atau settlement tu telah melebihi daripada serviceability limit state, dia maka akan berlakulah keretakan pada dinding. Okay. So, kemudian loss of serviceability. Okay, ini contoh dia. Loss of serviceability ni fungsi sesuatu benda dekat dalam rumah tu tak boleh pakai ataupun tersangkut. Contohnya ni crack floor, misalignment of machinery, dislocation of pipe joint, jam door and window. Okey, kalau kita tengok biasanya kalau rumah yang lama, kadang-kadang tingkap tu dah tak boleh buka. Ataupun kalau dia buka, dia menghasilkan bunyi lah. Ataupun pintu. Okey. Biasanya kalau rumah taman ni ada jugalah yang berlaku. Tapi kalau pemerhatian saya, rumah-rumah kampung lah, especially rumah batu, orang kampung yang buat. Ini jenis architecture semula jadi berdasarkan pengalaman. Dia bukan berdasarkan PNP di dalam bilik darjah, dia berdasarkan pengalaman. Okey, so ni saya cerita sikit lah, kita sembang sikit. Sebab saya ada tengok ada tukang-tukang kampung ni, asas rumah tu dia masukkan tempayan, okey, tempayan, lepas tu dia masukkan konkrit dalam tu, lepas tu dia naikkan tiang. Jadi dia tak kira berapa dalam, dia kata janji ini asas. Dia tak macam kalau engineer punya kerja, dia kena test dulu. Kita buat prop Macintosh kan, proba Macintosh untuk tentukan bearing capacity of the soil, kat mana layer yang paling hard untuk kita jadikan dia
level asas. Itu kita punya engineer lah. Kita lah civil engineer, kita biasa buat macam tu. Tapi kalau tukang kampung ni dia tak. Dia agak-agak dia korek 1 meter, dia kata assume, okey, itulah asas. Okey, jadi bila itu asas, kadang-kadang asas tu tempayan dengan konkrit tu memanglah kuat, tapi tanah yang support tu tak kuat. Jadi menyebabkan settlement berlaku. Jadi bila settlement berlaku, ini kadang biasanya rumah batu kampung, pintu yang orang tu pasang, okey, dalam sebulan dua okey. Kadang-kadang sedar tak sedar dia dah tak boleh buka pintu, dah tersangkut dalam bilik, dah tak boleh keluar. Kan? Tu biasa. Okey, macam rumah saya pun, rumah mak saya dekat kampung pun macam tu juga. Kan? Tapi satu cara lah, awak kena, pintu tu awak kena, yang mana tersangkut tu awak kena trim. Suruh ayah awak trim kan. Trim ke potong bawah tu supaya elakkan tersangkut. Okey, sebab kalau awak nak hack balik, nak pecah semua pintu tu dah kos yang besar. So cara terbaik, cabut pintu tu, trim lah yang mana tersangkut tu. Okey. So, kemudian kita tengok structural damage. Ini memang tahap yang paling kritikal lah, sampai collapse lah. So, severe differential settlement of footing causing bulking of column and overstressing beam. Okey. So, cukup menarik kalau kita cerita pasal Cameron Highland. Okey, so Cameron Highland lah. So, salah satu contoh terbaik lah yang berlaku, dia panggil massive settlement because of the movement of water beneath the ground surface. Ini berlaku disebabkan oleh pergerakan air bawah tanah. Okey, so settlement berlaku sangat drastik. Okey, dia punca Cameron Highland tu berlaku keruntuhan disebabkan oleh, kalau awak tengoklah sejarah kajian dia orang, dekat atas bukit belakang Cameron Highland tu dia ada, tak silap saya ada tu masuk dalam tanah, so dia mengalir dekat bawah asas apa tu? Highland Tower, Cameron Highland pula. Highland Tower, silap. Cameron Highland pula. Highland Tower, sorry. Highland Tower. Okey, Highland Tower apartment. Lebih kurang macam itulah. Alright, so itu yang menyebabkan dia berlaku keruntuhan. Okey. So, seterusnya, kalau kita tengok, the common type of settlement that occur are shown. So, kalau kita tengok, ini yang biasa berlaku lah. Yang pertama, uniform settlement. Okey, uniform settlement ni okey. Okey, dia hanya turun. Dan dia turun serentak. Seluruh slab ni dia turun serentak. Okey, selamat. Okey, yang bahaya ni, tilting or distortion ni. Ini yang menyebabkan berlakunya menara pisah. Okey, menara pisah di Itali ataupun macam saya cakap, tak silap saya ada bagi tahu itu dalam kelas, ada satu menara, menara Rapunzel dekat Parit Jelutong, awak boleh tengok dalam tu. Okey, so dia sengit juga. Saya berapa kali saya pergi sana, saya nak ambil gambar, saya nak tunjuk tapi terlupa. Okey. So yang ketiga adalah non-uniform settlement. Okey, yang ini pun bahaya. Yang mana kiri kanan tak settle, yang settle kat tengah-tengah. Okey, sama ada tengah-tengah settle ataupun tepi settle. Okey, ini sangat bahayalah. So kalau awak ada masa, awak pergi explore, awak cari tentang bangunan yang bernama Sampong. Sampong, tak silap saya. Sampong dekat Korea. Korea. Okey, benda ni berlaku dululah, saya tak ingat tahun berapa. Yang mana settlement berlaku sangat drastik, menyebabkan keseluruhan bangunan tu termasuk dekat dalam tanah. Awak boleh tengok. Okay. So, right. So, ini distortion limit lah. Awak boleh tengok architecture limit dia berapa. 300. Ini structural. 150 lah. Okay. So, in previous chapter 2, stress distribution in flexible medium show that increase vertical bla 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 bla. Benda ni saya malas nak cerita sangat ni. Kita pergi pada ini adalah average load lah yang dikenakan. Kalau kita tengok, alright, so ini top, medium, bottom. Kita tengok. Where delta T, sigma T, and B ada represent the effective stress at top, middle, and bottom of the layer respectively. Alright, so so untuk case ni, kalau kita tengok, cuba kita tengok contoh dia.
calculate the settlement of 3 meter thick clay layer. Okay, dia suruh clay layer ni. Mana clay layer? Clay layer yang dekat bawah ni. Okay, so ini sand, ini dry sand. So sand dengan dry sand ni dia settle tak? Sand, adakah sand boleh mengalami consolidation? Soalan. Sand dia sebenarnya boleh kata sand dia tidak mengalami consolidation. Okay. Okay, dia tak mengalami consolidation sebab sand ni biasanya dia mengalami compaction, dia tak consolidate. Okay, sebab dia grain size, dia coarse grain size kan. Sand, ingat sand, kalau dia sand atau coarse grain material, dia berlaku compaction. Tapi kalau fine grain material, dia berlaku consolidation. Ingat tak yang awal-awal kita belajar chapter ni? Okay, clay clay dia consol. Okay, that's why kita kena tengok clay. Okay, now kalau kita tengok will result for carry out. Okay, ini adalah saiz tapak bagi square footing ni 1.5 kali 1.5. The clay is normally consolidated. Okay, dia dah bagi normally consolidated. Use the weight average method 11.70. Okay, nanti kita tengok. Calculate the average increase and effective pressure in the clay layer. Okay, so now. Alright, so kita tengok dulu. Okay. Untuk menjawab soalan ni, dia masih lagi berkisarkan kepada chapter yang subtopik yang sebelum ni. Ingat tak? Sama ada normally consolidated clay ataupun over consolidated clay, case 1 and case 2. Dia sama. Dia masih lagi menggunakan rumus yang sama. Okay, so untuk case ni kita guna normally consolidated clay. Okay, guna rumus ni. So, untuk mendapatkan CC, kita masih lagi menggunakan rumus ni. Ingat tadi saya dah tunjuk rumus ni. Okay, liquid limit dia dah bagi. Liquid limit adalah 40. Dan H adalah 3 meter lah. So, dia tukar dalam unit Nm. Dan initial weight ratio adalah 1. Jadi, ini initial stress ni, macam saya cakap tadi, kita masih lagi menggunakan rumus sigma stress H, okay, ketinggian darab dengan initial stress lah, unit weight. So kalau sekiranya kita nakkan dia efektif, okay, efektif sama dengan H dalam kurungan unit weight, saturated unit weight tolak dengan water. Okay, so dia jadilah macam ni. Okay, ni. So yang untuk yang ini, sebab dia dry. So kalau dry, okay, kalau dia dry, dia samalah dengan efektif lah. So dia dry kan. So ini tak perlulah nak tolak dengan air. So untuk case ni, 3 meter ni, okay, wait saya nak reverse balik. Okay, nampak ni 3 meter ni dia dalam air kan. So bila dalam air, ini kenalah tolak 18.87 ni kenalah tolak dengan unit of water lah. Okay, so ini bersama. Alright. Okay. So tolaklah. Ni, so 18.87 tolak 9.81. So ini tambah. Okay, ini kenapa tambah ni? Ini 3. Okay, ini 3. Okay. So, kenapa dia bahagi 2? Clay layer ni kenapa bahagi 2? Dia two-way drainage. Ya ke? Okay, mari kita tengok. Okay, so dia assume ni apa bawah ni? Ni clay kan? Clay sini. Nampak ni? So, ini adalah clay. Yang bawah ni apa? Wow, yang bawah ni dia tak bagi tahu kan? So, dia tak bagi tahu. So, dia assume bawah ni boleh kata air boleh mengalir atas dan bawah. That's why 3 meter bahagi dengan 2, two-way drainage. Okay. Ni. Okay. So, tolak kan? 981. So, kita darab lah. Ini. Right. Dan ini satu group. So, kita dapatlah initial weight ratio, initial stress, initial effective stress adalah 85.58.
Kemudian dengan menggunakan rumus ni, top, mid, bottom ni tadi. Okay. So below the center of the footing can be obtained from equation 10.34. Alright. So tengok rumus ni. Kita tengok rumus ni. Okay. Right. So equation ni tadi. Alright. Ini dia menggunakan table. Okay. So tengok kat sini kita baru jumpa table. Okay, ini beza sikit. Sebab bila dalam case ni, dia top, middle and bottom ni dia guna table. Dia merujuk kepada ni. Ni. Sigma I4. Bukan sigma, I4. I4. Alright. So, ini kita kaitkan dengan ada satu chapter initial consolidation tu, LB ni. Tak? Alright. So, MA. Okay, MA 1, Z. Okay, Z ni adalah kedalaman dah. 4.5, 6.0, 7.5. Okay, ini adalah B. Adalah lebar dia. Okay, B ni dibahagilah. Okay. Alright, B ni apa? Sebenarnya B adalah lebar footing tu tadi. 1.5 kali 1.5 kan. So, 1.5 bagi 2 dapatlah 0.75. So, N1. Okay, ni rumus dia. Saya rasa dalam buku adalah. Dalam buku lebih detail. So, Z ni bagi dengan B. Okay, Z ni 4.5 bahagi dengan 0.75. Awak dapatlah 6. Okay. Untuk Q ni. Okay, Q ni. Ini Q, ingat tak rumus dia? Kat sini. I4 ni. Okay, kita tengok. Ni. Untuk mendapatkan delta effective stress ni, Q. Yang ni darab dengan sigma 4. I4. So, kita darab ni dapatlah. Ini bahagian top. Ini bahagian medium. Medium kan. Ini adalah bottom dia. So kita tambah je lah. Okay, so kita tengok F4 ni mana kat dapat. Okay. Okay ni. Tak silap saya dalam buku ni, saya tak ingat muka surat berapa. Equation 10.35. Okay. Untuk dapatkan I4 ni, rumus dia panjang berjela. Panjang berjela, na'udzubillah. Nampak ni. So, M1 ni sebenarnya merujuk kepada LB. Okay, LB maksudnya lebar bahagi dengan panjang lah. So, dia 1.5 bahagi 1.5 dapatlah 1. Kan? So, N1 ni berdasarkan equation 10.38. Okay, ZB. Okay, yang ini. Dan yang B ni, yang inilah. Okay. So, untuk menjawab soalan ni, awak kena ingat dah ni. Okay. So, bila kita dapat M1 dan N1, kita masuk dalam rumus ni. Dapatlah I4. Kan? Alright. So, senang tak? Masuk je lah kan? So, ada cara yang lagi mudah. Tak silap saya. Dia guna table. Saya tak ingat. Sebenarnya dia ada satu table lah. Okay, kalau tak ada, awak kena refer ni lah. Okay, masukkan dalam rumus ni. Biasa soalan final dia bagilah rumus ni. Yes. Muka surat 367. Okay, tak silap saya. Muka surat 367 ada tunjuk. Ada buku ni. Okay. Dekat, kalau awak ada buku yang Principle of Geotechnical Engineering, boleh buka muka surat berapa tadi? 367. 367.
Okey, yes. 367 equation buku belajar MDAS SI edition ni yang saya bagi tu. Okey, dia muka surat 367. Equation dia adalah equation 10.37. Okey. So yang dekat dalam slide ni yang saya bagi ni, dia yang lama punya buku ni saya guna. Okey. Alright. Okay guys. Okay, good. Mana saya nak tunjuk awak ni okay. Siapa yang ada buku SI ni yang saya bagi ni, okay. Sekejap Awak boleh buka muka surat 372. Okay, untuk menentukan variation of I4 with M1 and N1. Cuba awak buka. Ada tak buku? Ada tak buku? Ada, doktor. Ni. Ni nampak tak gambar buku ni? Nampak tak gambar buku yang saya tunjuk ni? Dekat depan ni nampak tak? Nampak. Nampak ke tidak? Dekat saya tak keluar ni. Kat awak tak keluar lagi. Alah, kesiannya. Tak. Okey, jap. Mana ni? 379 374. Oh, dalam buku ni tak ada lah pula. Saya nak cari. Sebab kadang lain buku lain lah dia punya ni. Yang saya bagi ni SI apa ni? Oh, Add Edition lah. Add Edition. Saya tengah cari apa ni? Ini contoh soalan yang saya tunjuk ni, yang kita tengah bincang ni. Ni soalan ni. Memang dalam buku ni ada. Mana ni Ini TU. Saya nak tunjuk awak tapi tak jumpa pula lah dia punya ni. Okey. Kalau awak ada buku buku belajar SI report ni, saya rasa ada ni. Saya nak kena cari ni. Stress in soil of mass. Sekejap Dia di bawah. Dia dekat sini. Sekejap. Mana saya? Ini dia. Ni. Nampak tak? Ni I4. Korang ada tak buku buku ni? Saya rasa saya dah bagi kan? Kan hari tu saya dah bagi. Saya rasa saya dah bagi. Ada dalam grup. Ada ke grup WhatsApp? Dia dekat grup. Saya bagi lagi sekali lah. Mana ni? Korang punya grup ni. Okey. Okey, saya dah post kat dalam WhatsApp grup Ikut mana tahu hilang kan. Nak raya tu tukar handphone baru kan. Lepas tu install WhatsApp baru. Lepas tu yang lain semua tinggal. Okey, alright. Okey, saya dah bagi. Okey, so awak boleh tengok muka surat buku yang saya bagi ni. Muka surat 341 untuk menentukan I4 lah. Yang mana M1 dan N1 dah diberi. Okey, kalau kita tengok slide kita ni. Okey, M1 kita adalah 1, N1 kita adalah 6. Kan? Okey. So
M1 kita adalah 1, kan? N1 kita adalah 6. Ni. So kita dapatlah kita punya I4 kita 0.051, betul tak? Betul. 0.051. Alright. So untuk yang kedua ni M1 dia 1, N1 kita adalah 8. Okay, so kita tengok M1 8. So 0.029. Okay, betul tak 0.029? Betul. Alright. So yang ketiga M1 adalah 1, N1 kita adalah 10. So kita check. Okay, betul tak 10 0.09? Okay, betul. Alright. So jadi terjawablah persoalan kita dari mana datangnya benda-benda ni lah I4. Jadi nak dapatkan top, medium and bottom ni, so darab je lah. So kita dah ada Q 3.95 darab dengan 0.51, kita dapat 20.18. Okay, ni try awak check betul tak? 395.6 darab dengan 0.029. So dapat berapa? 0.029 darab dengan 395.6. So dapat 11.47. Okay. So maksudnya ni nilai yang dia bagi ni dia salah tulis ni, dia typing error ni. Kan, mungkin mabuk ketum ke apa kan, raya-raya ni kan. Alright. So dah cukup. Okay. So kemudian masuklah dalam rumus tadi. Kita dah dapat ni, masuk dalam rumus ni. Okay. 28, 947, 752 bagi 6. So kita dapatlah. Okay. Effective average. Okay. Average load dia adalah 12.26 kN per meter square. Okay. Senang. So masukkan, kita dah dapat simak average ni. Okay. Yang ini. Ni. Settlement. Masukkan dalam rumus ni. Rumus sama kan? Ini adalah rumus normally consolidated clay tadi. Yang ini sebenarnya ini rumus bagi delta prime. Okay. Tapi disebabkan dia nak top and bottom ataupun dia nak average load. Jadi untuk dapatkan ni kita kena kira dulu. Okay. Sebab biasanya kalau kita guna yang ini, tanah ni dia terus kena uniform load. Kalau uniform load senanglah. Katalah 100 tadi kan. 100 kN. Kita guna terus masuk 100. Tapi dalam kes ni kita guna load pad footing ni. Pad footing. So dia nak top, middle and bottom lah. Dia nak average. So bila average kita kena kira dulu. Okay. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada, doktor. Okey, awak tak ada. Yang lain ada tak? Yang lain pun tak ada juga. Okey, so kalau tak ada kita pergi proceed Okey, kita proceed pada slide yang seterusnya. Habis. Alhamdulillah habis. Habis kita punya chapter 3. Okey, walau bagaimanapun kita ada assignment. Tapi assignment ni saya rasa macam kesian lah korang yang banyak sangat assignment. So tak apa, saya abaikan assignment ni. Cuma saya nak untuk chapter 3 ni, tak silap saya ada bagi awak beberapa task. Okey, task tu saya nak awak siapkan, compilekan jadi satu file dan bukan satu file, senang cerita jadikan dia dalam satu PDF. Satu PDF file lah, satu PDF saja. Nanti awak kena upload dekat dalam upload dekat dalam Author. Okey. Nanti asis ke atau penolong ketua kelas Umairah, tolong ingatkan saya untuk ni buat file ni, nanti saya takut terlupa lah. Okey. So okey, cantik Umairah. Bagus. Duit raya tak ada jauh sangat. Nak cakap Okey. yang tadi yang kita suruh buat tu, dekat dalam slide tak ada. Yang example yang tadi yang doktor suruh Yang buat. slide yang saya bagi tu tak ada Tak ada kat dalam. Tapi saya dah screenshot dah.
Okey. Bagus. Mana tadi? Dia sekejap, Ni kan? Ni Ni kan? Betul tak? ni tak ada. Okey. Ambil screenshot ni. Ambil ni. Okey. Dah. Ambil ni. Lepas tu ambil yang ni. Ambil gambar ni juga. Yang ni. Dia dua. Okey. Okey dah. Tak ada dalam slide Tak ada. Okey, good. So, buatlah. So, semua dah ada lah. Sebenarnya awak pusing-pusing je lah benda tu. Okey. Alright. So, ada soalan? Okey. Tadi saya dah bagi link attendance tak? Tak ada. Oh, saya tak bagi link attendance Okey, link attendance ni. Okey, saya bagi sekarang lah. Lepas tu terus submit lah. Okey, simple dia ni. Okey. Dah, dapat tak? Dapat. Okey, itu kehadiran awak lah. Okey. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan stop recording dulu lah. Okey, so kita off record. Okey, so kita open discussion lah.